TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ selaku hos anda. Dan pada hari ini adik-adik kita akan belajar mata pelajaran sains. Tapi sebelum itu, Abang Chris nak ingatkan murid-murid untuk sentiasa amalkan dan patuhi SOP. Okey, yang pertama sekali pakai pelitup muka betul-betul dari atas hidung ke bawah dagu. Yang kedua, kerap guna gel pembasmi kuman dan akhir sekali bila berada di kawasan awam, jaga jarak sosial tidak kurang daripada 1 meter. Oh, sebelum Chris lupa, kemas kini app MySejahtera juga ya. Dan untuk topik hari ini ya murid-murid agak menarik sebab dia ada kaitan sikit dengan Tokyo Olympics 2020. Kalau nak tahu dia lebih lanjut, jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Itu dia bersama Chris di studio Sukses pada hari ini ialah Cikgu Remy dari SMK Durian Tunggal. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Cikgu sihat tak Cikgu? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih Chris. Salam perkenalan. Salam perkenalan Cikgu. Ya. Dan sebelum kelas hari ini, Chris nak ajak Cikgu untuk amalkan SOP dulu, boleh tak Cikgu? Betul, kita itu pakai yang gel pertama pembasmi sekali. kuman. Alright, Betul. Cikgu nak, Chris nak ajak ke meja ini dulu. Okey. Okey. Chris nak pakai dulu sikit. Alright, serata. Alright. Cikgu, Yep. untuk hari ini tadi Chris dah kata hari topik untuk hari ini berkaitan dengan Tokyo Olympics, Cikgu. Ya, betul. Apakah topik untuk hari ini Cikgu kita yang belajar? Jadi kalau kita tengok di Tokyo Olympic, hari itu kita ada tengok acara di Padang iaitu ada perlumbaan lumba lari kan? Ya, Cikgu. Jadi mesti ada kaitan dengan apa Chris? Kaitan dengan pecutan, Cikgu. Pecutan dan juga laju. Okey, kita akan cover pada malam hari ini. Okey, so Ya. hari ini kelajuan, pecutan, Ya. daya dan gerakan, ya Cikgu. Betul. Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah, dan untuk hari ini Chris juga ada rakan sekelas saya, Cikgu. Betul. Dari sekolah SMK Durian Tunggal. Jom kita berkenalan dengan mereka. Hai semua. Hai. Itu dia puteri-puteri dari Melaka, Cikgu. Ya, puteri-puteri daripada SMK Durian Tunggal. SMK Durian Tunggal. Ya. Baiklah, Chris nak berkenalan dengan rakan-rakan sekelas saya pada hari ini. Mungkin boleh Chris nak minta perkenalkan nama dengan cita-cita. Dipersilakan. Siapa nak perkenalkan dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatin Farhana binti Gapar, boleh panggil Fatin, dari SMK Durian Tunggal Melaka, bercita-cita ingin menjadi seorang pembaca berita. Hai Abang Chris. Wow, hai Fatin. Ya. Wah, pembaca berita, Cikgu. Betul. Pelapis Bagus. masa akan datang mungkin. Mungkin di buletin Didik TV mungkin boleh Mungkin. juga. Ya, betul. Seterusnya siapa? Silakan. Hai, Dipersilakan. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Aina Sakinah binti Selamat dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Aina. Cita-cita saya ialah ahli fisioterapi. Hai Abang Chris. Hai Aina. Dan seterusnya dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alani Selva binti Syamsul Ibudu dari SMK Durian Tunggal. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang engineer. Hai Abang Chris. Hai Nusaibah, salam berkenalan. Dan seterusnya dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fazira binti Abdullah Maliki dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Fazira. Cita-cita Fazira. saya ingin menjadi seorang jururawat. Hai Abang Chris. Hai, salam berkenalan. Dan akhir sekali, siapa belum berkenalan lagi? Humaira. Humaira, Humaira. Humaira mic belum buka lagi, Humaira. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Humaira binti Muhammad Aman Amir. Boleh panggil saya Humaira. Saya dari SMK Durian Tunggal dan cita-cita saya ingin menjadi civil engineer. Civil engineer, Cikgu. Yes, Memang kejuruteraan awam. kejuruteraan awam dan memang untuk
engineering kejurutan, Betul. mata pelajaran sains amat penting kan cikgu? Memang penting dan mereka kena mendapat A+ bagi subjek sains SPM ini. A+. Betul. Baiklah. Dan lagi seorang, siapa belum lagi? Wani kan? Oh, Wani jaga. Silakan. Hai Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Awani binti Abdul Karim daripada SMK Dua Melaka. Saya bercita untuk menjadi medical assistant. Saya wanita, Abang Chris. Hai Wani. Medical assistant. Okey, baiklah. So Abang Chris juga nak tahu pandangan kawan-kawan saya di Google Meet mengenai topik atau mata pelajaran sains pada hari ini. So siapa nak kongsi? Siapa nak berkongsi? okey. Alright. Umaira, okey, good. Umaira. Okey. Kenapa kita kena belajar bab daya dan gerakan ni? Saya rasa kita perlu belajar bab daya dan gerakan ni sebab kita dapat mengenal pasti inisial sesuatu objek. Contohnya, apabila saya menaiki kereta bersama ayah saya, and then ayah saya tiba-tiba pula tekan brake emergency dan saya terhumban ke hadapan. Sebab apa? Sebab saya mempunyai inisial. Hebat juga pandangan Betul. Umaira. Betul ya. Seterusnya mungkin Abang Chris nak tanya pandangan Fatin. Okey, boleh saya kongsi sedikit juga? Boleh. Kenapa kita perlu belajar pasal bab ni adalah bila kita baling sesuatu barang kan, barang tu kan jatuh kan. Okey, bila dia jatuh itu menandakan ada daya tarikan graviti. Cuba kita baling barang tu dekat luar angkasa. Rasa-rasa dia jatuh ke? Dia mesti terapung kan. Jadi dekat luar angkasa tu dia ada daya tarikan graviti tetapi kurang berbanding di permukaan bumi. Dan kita tahu di permukaan bumi ada daya tarikan graviti daya tarikan graviti yang mana permukaan nilai pecutannya adalah 10 -2. Sama daya tarikan graviti. Ya. Okey, dan akhir sekali Abang Chris nak tanya pandangan Aina pula. Aina dah standby, dah senyum di situ. Dah standby juga. Saya belajar bab ni sebab dia ada laju dan hal laju. Contoh macam dalam kehidupan seharian saya, jarak rumah saya ke sekolah adalah 15 km dengan kelajuan 80 km per jam. Dan saya mesti sampai ke sekolah dalam masa 10 minit. Tapi kalau saya bangun lambat, ayah saya kena bawa laju 90 km per jam. Dan saya mesti sampai ke sekolah sebelum 7.30. Jadi Aina jangan bangun lambat ya. Nanti ayah kena bawa lebih laju, bahaya untuk keselamatan. Baiklah, itu dia pandangan murid-murid calon SPM 2021. Dan cikgu, apa kata kita berehat sekejap sebelum mula kelas untuk hari ini? Setuju. Kita bagi adik-adik untuk bersedia. Jom. Ya. Dan adik-adik jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 dan murid-murid hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains secara khususnya topik daya dan gerakan. Dan bersama Chris di studio pada hari ini ialah Cikgu Remy dari SMK Durian Tenggal Melaka. Alright, so sebelum kita mula kelas untuk hari ini, Chris juga nak periksa tahap semangat kawan-kawan saya di Google Meet, boleh tak? So kalau anda sedia untuk belajar, boleh kasih thumbs up macam ni. Sedia tak? Alright, dah nampak thumbs up dia. Jadi Cikgu Remy, dipersilakan Cikgu untuk kelas hari ini. Alright, terima kasih banyak-banyak Chris MJ. Seperti yang Chris dah memperkenalkan tadi, kita akan belajar bab 11 tingkatan 4. Okey, iaitu berkaitan daya dan juga gerakan. Jadi murid-murid tingkatan 5 boleh gunakan slot pada hari ini sebagai persiapan dan juga persediaan menghadapi SPM pada tahun hadapan. Manakala murid tingkatan 4 boleh gunakan slot pada hari ini sebagai pembelajaran dari rumah. Yang istimewanya ialah anda boleh scan ataupun imbas kod QR code yang tertera pada kaca televisyen anda untuk mendapatkan slide dan juga latihan yang kita gunakan sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini, MJ. Okey, Cikgu. Alright. Baik. So, kita nak belajar apa dalam bab ini? Okey, mula-mula sekali murid-murid kena mengenali apa itu gerakan linear. Okey. Kalau kita lihat pada gambar raja, ada sebuah kereta yang bergerak lurus ke kanan, buah apple yang jatuh lurus ke bawah
dan seorang pelumba basikal yang membawa lurus ke arah ke kiri. Jadi apa sebenarnya gerakan linear murid-murid? Ia merupakan satu gerakan bagi objek dalam satu lintasan lurus. Okey. Chris faham? Faham, cikgu. Jadi kalau dia adalah melengkung, tercampak kat kris bola, itu bukan gerakan linear. Okey, sebab dia melengkung. Okey, good. Baik, seterusnya adalah jarak dan sesaran. Okey, apa itu jarak, apa itu sesaran? Jadi Seremi tak nak cakap, Seremi nak mintalah pendapat murid-murid kita yang berada di Google Meet sekarang ini. Siapa boleh bagi pendapat apa itu jarak yang awak faham dan apa itu sesaran yang awak faham? Boleh siapa nak volunteer? Boleh angkat tangan. Saya, sir. Nusaibah. Okey. Okey, saya nak bagi besar jarak. Jarak adalah jumlah panjang pergerakan sesuatu objek dari satu titik ke satu titik. Itu saja? Oh, okey. Alright. So, betul Nusaibah. Okey, tanya Nusaibah. Okey, so jarak ialah panjang lintasan. Macam Nusaibah kata daripada satu titik ke satu titik, daripada titik permulaan ke titik penamat. Jadi kita ukur jarak dia itu Itu ialah jarak. Bagaimana dengan sesaran? Okey, siapa nak cuba menjawab tentang sesaran pula? Silakan. Oh, siapa? Wani. Wani nak cuba? Tak dengar Wani? Wani mungkin mic belum buka Wani? Okey, Wani boleh cuba ataupun kawan-kawan yang lain? Okey, tak apa. Mungkin Wani ada masalah dengan masalah mic dia. teknikal. Yeah. Okey, tak apa. Seremi ringkaskanlah. Okey. So, sesaran sebenarnya adalah lintasan terpendek. Jadi, kalau macam jarak tadi sama juga. Tetapi untuk sesaran ialah yang paling pendek. Syarat yang kedua, dia mesti ada arah. Ke kiri ke kanan ataupun mengikut arah mata angin. Utara, selatan, timur ataupun barat. Itu yang membezakan antara jarak dan juga sesaran. Okey, jom kita buat sikit aktiviti. Okey, seorang murid bergerak ke arah timur sejauh 4 meter. Kemudian dia turun ke bawah ke selatan sejauh 3 meter. Okey, alright. Dan daripada titik permulaan ke titik penamat, dia punya jaraknya ialah sejauh 5 meter. Okey, soalannya ialah berapakah jarak dan berapakah sesaran yang dilalui oleh murid tersebut. Okey, jadi siapa boleh cuba untuk berikan jawapan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya nak cuba, sir. Okey, Fazira, very good. Okey, untuk kiraan jarak, kita akan ambil 4 meter tambah 3 meter akan dapat 7 meter. Untuk sesaran pula, kita akan ambil 5 meter dan letakkan arah iaitu ke arah tenggara. Jadi 5 meter ke arah tenggara. Betul. Tahniah Fazira. Hebat Fazira. Hebat Fazira. Okey. So, mana murid faham membezakan antara jarak dan juga sesaran. Okey. Chris faham tak? Faham, cikgu. Okey, very good. Kita proceed lagi seterusnya. Kita nak tahu apa itu laju dan juga halaju pula. So, laju merupakan perubahan jarak. So, katakanlah kadar perubahan jarak, kadar itu adalah bahagi dengan masa ya. Jadi, murid-murid, kita ambil dia punya formulanya adalah laju, jarak bahagi dengan masa. Okey. Kalau halaju, dia adalah kadar perubahan sesaran. Jadi, maknanya sesaran bahagi dengan masa. Dan unit bagi kedua-dua laju dan halaju ini sama, Chris. Iaitu meter per saat ataupun ms-1 bagi unit SI-nya. Okey. Okey. So, kalau Chris dah faham, murid pun dah faham, jom kita buat sedikit aktiviti. Okey, seorang pemandu kereta ini dia bergerak sejauh 100 meter. Okey. Dan masa yang diambil ialah selama 5 saat. Kirakan laju dan halaju bagi kereta tersebut. Okey, kita minta Chris dan juga murid-murid keluarkan kertas. Okey. Okey, cuba jawab dan tunjukkan dekat kamera jawapan anda. Okey, gunakan formula laju dan juga halaju. Okey, come on. Murid-murid yang sedang tonton di rumah pun boleh cuba. Betul. Itu yang sepatutnya. Seluruh Malaysia kena belajar tentang pengiraan laju dan halaju. Okey, Abang Chris pun dah kira dah cuba dah. Anda yang kat rumah juga kena cuba juga. Macam mana nak kira laju, bagaimana nak mengira halaju. Okey.
Kalau dah siap, boleh tunjukkan jawapan anda pada awak punya kamera. Okey, dah. Oh. Okey, Chris dah ada jawapan? Ada cikgu, tapi betul ke salah saya pun tak tahu cikgu. Okey, tak apa. Kita semak sama-sama sebab kita pun belajar. Okey. Kalau salah, kita learning from mistake. Betul tak? Betul cikgu. Okey, so untuk laju, jawapannya ialah jarak 100 meter bahagi masa 5 saat dapat 20 meter per saat. 20 meter. Betul cikgu? Betul, good job Chris. Alright. Chris pun tengok kita punya kawan. Tengok, jom kita tengok jawapan Fazira betul cikgu. Fazira, Nusaibah, Fatin, semua betul cikgu. Semua betul. So ternyata soalan ini senang dalam SPM, betul? Betul cikgu. Okey. Bagaimana dengan hal laju? Boleh Chris kira sekarang? Okey, Boleh, murid-murid cikgu. yang di Google Meet pun boleh kira sekarang. Okey. Okey. Hal Laju. Formula Jarak sesaran. bagi masa kalau laju. Kalau hal laju, sesaran bahagi dengan masa. Okey, berapakah hal lajunya? Okey, come on. Okey, murid-murid dekat rumah pun boleh keluarkan kalkulator, keluarkan pen dan kertas. Kita sama-sama jawab, okey, untuk sesi pembelajaran kita untuk sukses SPM 2021. Okey, kalau dah dapat jawapan, tunjukkan jawapan dekat kamera anda. Saya minta sabar untuk jawapan awak betul ke salah. Okey, alright, semua dah tunjuk. Baik. Okey, alright, Serimi tunjuk jawapan Serimi dulu. Okey. Sebab sesaran ialah jarak terpendek ya Chris. Jadi jarak ini adalah jarak yang terpendek juga. Okey. Okey, so 100 meter, masa masih lagi 5 saat. Okey, kita dapat 20 meter per saat, sama je macam kita punya jarak kita punya laju, tetapi bezanya ada apa Chris? Oh, cikgu, Chris lupa lah nak tulis Yes, arah. kenapa Chris lupa? Kena letak tambah apa? Kena ada apa sebenarnya Chris? Sebenarnya kena ada arah dia cikgu. Sebab Yes, kita sesaran. dah bagi kat sini. Kalau ke kanan, itu ialah arah mana tu? Arah timur. Okey. Okey, Chris boleh tak tolong saya cek kita punya kawan yang kat Google Boleh, Meet cikgu, sekarang boleh. ni, Chris? Okey, so jadi jawapannya 20 meter per saat ke arah timur. Cikgu, semua pun betul cikgu. So, okey, tepukan untuk mereka. Yeay. Good job. Okey, Chris faham tak? Faham cikgu. Sangat senang. Jom kita tengok seterusnya. Ya. Kita nak belajar berkenaan dengan pecutan pula. Okey. Apa itu pecutan? Pecutan ialah perubahan hal laju. Kadar perubahan hal laju. Kalau saya bawa motor, Chris, contohnya, okey. 50 km per jam, Chris. Kemudian saya bawa 50 km per jam juga, Chris. Ada tak berlaku perubahan hal laju? Tak ada cikgu. Tiada. Jadi ada tak berlaku pecutan? Tak ada. Tiada pecutan. Kalau saya buat 5 km per jam, saya bawa 100 km per jam, berlaku tak perubahan hal laju? Ada cikgu. Kalau ada berlaku perubahan laju, itu namanya apa, Chris? Pecutan. Pecutan. Pandai, Chris. kasih, cikgu. Okey. Jadi, nak kira pecutan, dia ada formulanya, Chris. Dan juga Okey. murid-murid yang sedang menonton TV Didik KPM ini, hal laju air tolak hal laju awal bahagi dengan masa. Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. Okey. Dan unit antarabangsanya ialah meter per saat ataupun ms negatif 2. So murid-murid perhatikan kalau dapat negatif 2 itu, so itu adalah unit bagi Pecutan. kita punya pecutan. Faham tak Chris? Faham cikgu. Okey, jom kita buat aktiviti. Alright. Okey, Chris bersedia dengan kertas Chris? Dah. Murid-murid di Google Meet pun boleh tengok kertas masing-masing. Okey. Okey, kirakan pecutan bagi murid tersebut. Mula-mula dia berhenti Chris, tak bergerak. So Alright. hal ini adalah kosong. ms negatif 1. Kemudian dia bergerak. Hal lajunya jadi 4 ms negatif 1 dalam tempoh 5 saat. Okey. Gunakan formula pecutan. Pecutan sama dengan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. So, berapa jawapannya? Okey, murid-murid kat rumah pun boleh cuba jawab. Okey. Cikgu, masa berapa cikgu? Masanya adalah 5 saat. 5 saat. Okey, masanya adalah 5 saat. Okey, Chris boleh tekan kereta. Murid-murid dekat rumah yang sedang Google Meet pun boleh tekan kereta sekarang. Kalau dah dapat jawapan, tunjukkan pada kamera masing-masing. Cepat. Fatin Siapa nak- menang? Abang Chris ke? Fatin nak kopi sikit Fatin. Boleh. Okey. Dilarang kopi. Alright. Okey. Dah dia. Jom Alright. tunjukkan jawapan anda. Jom. Okey. Okey. Alright. Okey, baik. Serimi tunjukkan jawapan Serimi terlebih dahulu. Jawapan Serimi ialah hal laju akhir tolak hal laju awal bagi dengan masa.
hal laju air ialah 4 ms negatif 1. Hal laju awal ialah 0 ms negatif 1. Bahagi dengan masa 5 ms. Jawapan ialah 0.8 meter per saat ataupun ms negatif 2. Yeay, semua Okey, Chris betul dan yang lain tengok Chris jawab kawan. 0.8, 0.8, 0.8. Semua betul cikgu daripada Semua kawan betul. tu hari ni. Ini Bagus. membuktikan subjek sains sangat mudah dan untuk kita dapat A+ tu sangat senang. Betul cikgu. tak Chris? Betul cikgu. Okey, baik, kita teruskan lagi Chris. Kita tengok uji minda yang pertama. Baik. Okey. Sebuah kereta bergerak dari titik P ke titik R yang berjarak 1,500 meter dalam masa 120 saat. Kemudian kereta itu berpatah balik dari titik R ke titik Q, dia patah balik pada jarak 600 meter dalam masa 80 saat. Baik, siapa nak cuba jawab yang pertama? Berapakah laju kereta dari titik P ke R? Okey, Jom siapa tanya cuba? kawan-kawan. Okey, Umairah, teruskan. Okey, rumus bagi laju ialah jarak bahagi masa. So kalau kita tengok ke situ, 1,500 tu adalah jaraknya dan 120 saat tu adalah masanya. So kita bahagikan 1,500 bahagikan dengan 120 saat. Saya akan dapat 12.5 meter per saat. Betul tak, Sir? Betul tak, Sir? Okey, 12.5 meter per saat. Betul, tanya Umairah. Betul. Good job. Okey, seterusnya ialah sesaran. Berapakah jumlah sesaran? Okey, siapa nak cuba jawab? Come on. Saya. Siapa tu? Saya jawab. Oh, okey, Aina. Aina. Silakan Aina. Jumlah jarak dia 1,500. Lepas tu dia patah balik 600. Jadi kita tolakkan dia. Tadi sesaran dia 900 meter. Betul tak, Sir? Okey, alright. So kita tolakkan saja sebab sesaran adalah jarak yang terpendek. So P ke Q sahaja. So jawapan dia adalah 900 meter. Betul tak, Chris? Betul cikgu. Okey. Bagus. Alright, dan soalan terakhir kita ialah berapakah hal laju kereta? Adakah sama dengan laju kereta? Okey, siapa nak cuba jawab? Saya nak cuba, Sir. Okey, Fazira silakan. Okey. Okey, macam kita tahu laju tu formula dia sesaran bagi masa. Dia sesaran Aina dah cakap 900 meter. Jadi 900 meter tu bahagi dengan 200 saat. 200 saat kita dapat dari titik P ke titik R dalam masa 120 saat. Tambah dengan dari titik R ke titik Q dalam masa 80 saat. Jadi 120 tambah 80 akan dapat 200 saat. Okey. Jadi 900 bahagi dengan 200 akan dapat 4.5 ms negatif 1 ke arah timur. Okey. So sesaran kita jarak paling pendek kan, Chris? Betul, Tadi kita kira dah 900 adalah sesaran, pindahkan. Okey, masa pula kalau dia pergi satu arah ialah 120. Okey. Dia patah balik ialah 80. So jumlahnya adalah 200. Faham, Tekankan kereta kita dapat 4.5 meter per saat sebab dia adalah hal laju, ada sesaran tambah ke arah timur. Dia ni adalah utara. So sini adalah ke arah timur. Ke arah timur, cikgu. Okey, senang tak, Chris? Senang cikgu. Okey, alright. Kalau So Sir Remy maknanya ajar memang senang cikgu. sangat senang kan? Jadi Sir Remy harap murid-murid yang sedang menonton di televisyen sekarang juga pun akan berasa senangnya subjek sains SPM ini dan kita boleh selangkah lagi untuk mendapat A+. Okey. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, Sir Remy nak jawab soalan yang pertama dulu sebelum kita berhenti berehat. Okey, Faris menunggang kuda dengan menambah hal laju secara seragam dari 30 meter per saat kepada 100 meter per saat dalam masa 2 saat. Berapakah pecutannya? Okey. So, pecutan macam mana, Chris? Hal laju akhir, tolak hal laju awal, bahagi dengan masa. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Ada tak? Susah soalan ni. Cuba, Sir. Okey. Okey, silakan. Fatin berani. Bagus. Okey, cara jawab dia adalah pecutan sama dengan hal laju akhir tolak dengan hal laju awal, kita bahagikan dengan masa. So dekat situ dia dah kasih dah. Hal laju akhir dia 100 dan hal laju awal dia 30. So kita tolak 130, kita bahagi dengan masa dia. Okey, so saya kira 100 tolak 30. Okey, kita akan dapat 35. Betul tak, Sir? Dapat 35 meter per second per second. Betul. Tanya Fatin. Betul, Fatin. Senangnya Fatin. Soalan susah ni. Fatin pandai
Fatin boleh skor ni, cikgu. Betul. Bukan Fatin saja, tapi seluruh murid di seluruh Malaysia betul, kan cikgu. boleh skor subjek sains ini. Okey. Boleh tak teruskan lagi ke? Boleh, cikgu. Lagi Boleh? satu soalan, cikgu. Okey, lagi satu soalan. Okey. Remy, sebenarnya nama Remy kan? Okey, Remy menunggang motosikal dengan laju 80 km per jam dan terus memperlahankan motosikalnya sehingga berhenti. Keywordnya berhenti. Dalam masa 6 minit. Okey, apabila ternampak sekatan raya. So, kalau ada roadblock, murid-murid kita kena bagi kerjasama kepada polis atau pegawai keselamatan. Okey? Alright. Dan berapakah pecutan motosikal yang dibawa oleh Sir Remy? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Saya, Sir. Okey, Nusaibah kali ini. Jangan malukan Sir Remy. Silakan. Okey, kita dapat tahu tadi formula pecutan adalah hal laju akhir tolak hal laju awal bagi masa. So, kita dah dapat hal laju akhir ni ialah 80 kmj negatif 1. So, hal laju awal dia adalah bila dia kata berhenti, automatik dia akan jadi 0 kmj negatif 1. Okey, Nusaibah, berhenti ni adalah laju akhir ke laju awal? Berhenti tu adalah hal laju awal. Hati-hati. Hal laju akhir. Hal laju akhir. Laju akhir. Okey, relax Nusaibah. Okey, seterusnya. Okey, masa dia bagi 6 minit. So, kita nak tukarkan 6 minit tu ke jam. Kita kena bahagikan dia 60. Okey. So, saya dah bahagikan. Saya dapat 0.1 jam. Okey. So, kita bangsa kmj dari 1 tolak 80 kmj dari 1 bagi 0.1 jam. Kita dapat negatif 800 kmj negatif 2. Okey. Kita tengok jawapan Nusaibah. Hal laju akhir adalah kosong sebab apa? Dah berhenti, Chris. Kemudian tolak hal laju awal ialah 80 km per jam. Faham, cikgu. Sebab ke atas adalah jam, bawah pun guna jam juga. Okey. So, murid-murid yang sedang menonton, hati-hati. Soalan trik kat sini sebab gunakan minit. Okey, so tukar kepada jam dengan bahagikan 60 dapat 0.1 jam. Okey, tekan kereta kita dapat negatif 800 kmj negatif 2. Pecutan bagi Sir Remy. Kalau ada negatif maksud dia tengah perlahan, cikgu. Betul. Barulah Sir Remy nak tanya dengan Chris. Agak-agak kenapa negatif tu, Chris? Sebab dia tengah slow down, dia Dia tengah slow perlahan, down. cikgu. Very good. So, negatif ni maksudnya adalah pecutan negatif ataupun nyah pecutan di mana daripada hal laju yang tinggi kepada hal laju yang rendah. Menjadi perlahan lah. Kalau yang ke atas ni adalah positif. Dia lebih laju. Lebih laju. Daripada perlahan bertambah laju. Itu adalah pecutan positif. Faham, Chris? Faham, cikgu. Very good, Chris. Cikgu, untuk Chris tengah catat nota, cikgu. Sebelum ni, Sir Remy dah ajar tentang pecutan. Yes. Laju dengan hal laju dengan jarak dan sesaran. Betul. Dan selepas ni juga kita akan teruskan dengan soalan uji minda. Betul tak, cikgu? Betul. Tapi kita akan tengok pula tentang penggunaan eksperimen dalam makmal pula. Bagaimana selepas ini. Baiklah adik-adik, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ, dan pada hari ini murid-murid kita sedang belajar mata pelajaran sains bersama Sir Remy. Dan sebelum rehat kita telah belajar mengenai jarak, sesaran, laju, hal laju dan pecutan, dan sudah pun cuba buat soalan ya, cikgu. Betul. Dan seterusnya apa yang kita akan belajar, cikgu? Okey, seterusnya kita akan aplikasikan yang kita belajar itu di dalam amali sains kita di dalam makmal. Okey. Tetapi kita hanya buat teori dah saja hari ini ya. Okey, cikgu. Chris, jadi kita gunakan jangka masa detik. Apa itu jangka masa detik? Ialah untuk menentukan hal laju dan juga pecutan bagi satu objek. Okey, contohnya kat dalam makmal kita gunakan ialah troli. Okey. So troli ini kita pasangkan dengan pita detik, iaitu selai kertas warna putih. Bentuk dia macam ini. Okey, dan kita ada jangka masa detik. Dia akan menghasilkan ketukan dan juga getaran dengan sebanyak frekuensinya adalah 50 Hz. 50 Hz itu bermaksud dalam satu saat dia menghasilkan 50 detik. Faham. Okey, dalam satu saat dia menghasilkan sebanyak 50 detik. Jadi macam mana detik? Okey, detik ni adalah dari satu titik yang diketuk kepada satu titik yang diketuk. Jarak ini dinamakan dia sebagai detik. Okey. Berapakah tempoh masa detik itu?
Jadi sebab kita tahu dia punya frekuensi adalah 50 Hz. So 1 bahagi dengan 50, kita akan dapat 0.02 saat. So tempoh masa daripada 1 detik ialah 0.02. Sini adalah 0.02 saat. Sini adalah 0.2 dan seterusnya. Faham cikgu. Okey, faham ya? Okey, kalau Chris dah faham, jom kita buat uji minda seterusnya. Kirakan halaju troli tersebut jika pita detik yang diberikan ialah sepanjang 25 cm. Okey. So kira halaju. Halaju ialah sesaran bahagi dengan masa. Okey, sesaran dah ada dah 25 cm. Berapa dia punya masa pula? Itu persoalannya. Okey, murid cuba jawab. Chris boleh tahu? Okey, sering bagi Susah, bantu cikgu. lagi. Kita ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. So 4 detik kena darab dengan berapa? Satu tempoh dia ni, 02. So 0.02 saat. Okey. So ini adalah dia punya masa. Okey. Okey, Chris dah nampak dah cara pengiraan dia. Okey, siapa boleh tunjuk jawapan dah? Okey, Umairah dah. Okey, Chris cepat tekan kereta. Ya. Pressure cikgu, Pressure. Okey, bagus Pressure is good for our studies. Okey. Okey, so ramai yang dah dapat jawapan. 312.5 cms negatif 1. Bagaimana dengan Chris? Cikgu, saya tak dapat jawapan yang betul lah cikgu. Okey. Okey, tak apa. Okey. Saya belajar dari saya punya kawan sekelas cikgu. Okey, kita betul dulu bacakan 2-3 orang contoh jawapan. Alright, jadi halaju sama dengan sesaran bahagi masa. Jadi sesaran ialah 25 cm. Betul, sini. Bahagi dengan masa iaitu 4 Detik. detik darab dengan 0.02 saat Yes. sama dengan 312.5 cm second Per saat. saat. Alright. Tengok jawapan mereka betul tak, Chris? Tada! Betul. Good job. Semudah itu ya, Chris. Jadi kita kena tahu bahawa kita ada berapa detik. Kira. Okey. So, setiap detik itu adalah sebanyak 0.02. So, tempoh masa troli itu bergerak dari sini sampai sini ialah sebanyak 0.08 saat. Macam tu, Chris. Okey, faham cikgu. Okey, alright. Kalau dah faham, kita tengok cuba contoh yang kedua. Okey, berapa detik yang dibagi? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 detik. Sesarannya ialah sebanyak 12 cm. Murid-murid, jom kita cabar Abang Chris. Come on. Cikgu, Yes. cikgu tadi Chris salah sebab tekan kalkulator salah cikgu. Okey, so murid-murid dan Chris tolong hati-hati. Kalkulator amat penting, jangan buat kesilapan. Betul? Betul cikgu. Okey, Chris agak berapa jawapan Chris? Okey, 8 detik darab dengan masa. 1 detik ialah 0.02 saat. So, murid kena tahu nilai itu. Okey. So, boleh tak tunjuk jawapan anda semua? Murid-murid tunjuk jawapan tak? Okey, masih khusyuk lagi menjawab. Okey, Umairah dah. Okey, good. Nusaibah. Okey, Aina, Fazira. Wani, Fatin. Very good. Okey, Chris, tunjukkan jawapan Chris juga. Nak tengok. Alamak, tak dapat lagi. Tak apa. Mungkin saya boleh belajar juga. Okey, baik. Jawapannya ialah berapa? Jom kita tengok. 75 cms negatif 1. Kenapa? Alright. So, Chris, kita punya sesaran ialah 12 cm, Chris. Betul. Okey, so masukkan sini ialah 12 cm. Masa kita ada berapa detik? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 kena darab dengan 0.02, Chris. Okey. Okey, so kita tekan dapatlah jawapannya. Okey, Chris dah tekan dah? Dah dapat 75 cikgu. Yes, Betul, very good. Pandai, Chris. Okey, tahniah. Okey. Sekarang ni tak susah, Chris. Kita susahkan lagi soalan dengan uji minda Alamak. yang Okey, keempat. boleh. Okey, kini soalan minta awak cari pecutan. Ingat tak formula pecutan tadi? Halaju akhir, tolak, Halaju awal bahagi. dengan masa. Very good. So, dia bagi satu kertas pita detik yang panjang, Chris. Kemudian kita boleh bahagikan ke berapa-berapa bahagian. Okey? Contohnya, Serimi bahagikan kepada 5 bahagian. Okey. Dan murid-murid tengok arah gerakan. So, kalau arah gerakan, so ini ialah yang awal. So, yang hujung sini ialah yang akhir. So, boleh tak murid-murid tentukan halaju awal dan juga halaju akhir terlebih dahulu? Okey. So, kita kira berapa ya? Serimi tolong kirakan. Sebab Chris tengok daripada jauh tak nampak kecil-kecil kan? Okey, Serimi kirakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 detik.
Okey. Berapakah hal laju awal, berapakah hal laju akhir? Okey, siapa nak cuba jawab? Saya nak cuba, sir. Wani. Okey, silakan Wani. Okey, sementara Bang Chris buat double check jawapan kita. Okey, Wani teruskan. Formula untuk cari hal laju ialah sesaran bahagi dengan masa. 2 bagi 10 darab 0.02 saat sama dengan 10 cms negatif 1. So, Wani dapat berapa? 10 cms negatif 1. Okey, Chris dapat tak sama? Dapat, cikgu. Alright, good job, Chris. Okey. Bagaimana dengan hal laju akhir, Wani? Hal laju akhir pun sama juga formula dia, cuma sesaran dia saja tukar 6 bagi dengan 10 darab 0.02 saat sama dengan 30 cms negatif 1. Yes, 30 cms negatif 1. Dengan Chris bagaimana? Dapat, cikgu. Yes, 30. very good. Tahniah. Okey, baik. So, murid-murid yang sedang menonton di televisyen sekarang ni sering nak tunjukkan bagaimana pengiraan pecutan pula. Okey. So, kita tahu formula pecutan adalah hal laju akhir, tolak hal laju awal bahagi dengan masa. Kita tahu dah hal laju akhir 30. Kita telah hal laju awal ialah 10. Pindahkan maklumat itu dekat dalam formula kita. Boleh, Chris? Boleh, cikgu. Okey. Masa kat sini, dia ada formula je murid-murid bagaimana kita kena kira berapa bilangan keratan dan tolak dengan 1. Contoh, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 keratan, tolak dengan 1. Tu dia punya formula dia murid-murid. So, dapat 5 tolak 1 dan kita kira ada berapa detik? 10 detik. Masa 1 detik ialah 0.02. Okey. Okey. Dan dapat 0.8 saat dan kita akan dapat totalnya markah dia punya jawapan ialah 25 cms negatif 2. Okey? Alright. Baik. Seterusnya Seremi nak menunjukkan ada tentang graf gerakan linear. So, graf gerakan linear ni murid-murid ada 2 jenis. Okey. Yang pertama ialah graf sesaran melawan masa. Yang kedua ialah graf hal laju melawan masa. So, ini adalah maklumat yang penting yang murid kena tahu sebelum menduduki SPM. Kecerunan graf bagi graf sesaran melawan masa merujuk kepada hal laju. Okey? Hal laju. So, Chris, Seremi nak tanya bagaimana nak cari kecerunan pada graf? Kita nak cari M kan, cikgu? Betul? M equals to Y2 Yes. tolak Y1 Yes. bahagi dengan X2 X2 tolak X1. Yes. Itu adalah kecerunannya. So, murid-murid kena tahu koordinat dekat sini berapa, kat sini berapa, barulah kita dapat cari pecutan. Hal laju bagi graf sesaran masa. Okey. Yang kedua adalah graf hal laju masa. Apa yang murid akan dapat? Yang pertama ialah kecerunan graf ini, kita akan dapat pecutan. Manakala luas bawah graf ini, kita akan dapat sesaran. Okey? Alright, kita tengok jawab contoh soalan. Okey. Soalan uji minda yang kelima. Okey, graf menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Okey. Alright, ni adalah graf linear bagi sesaran melawan masa. Okey. Soalan yang pertama, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat yang pertama? Soalan kedua, berapakah hal laju kereta mainan itu dari masa 3 saat hingga 5 saat? Okey. So, Seremi nak mintalah murid-murid yang di Google Meet. Mungkin boleh sesiapa cuba? Saya, sir. Okey, Nusaibah lagi. Silakan. Okey, jawapan untuk uji minda ni ialah 4 saat terus kita ambil, kita tarik ke atas sehingga bertemu dengan graf dan tarik dia ke arah faksi Y dan automatik kita dapat jawapannya adalah 6 minit. Betul tak, sir? Nusaibah yakin? Yakin Adakah tak yakin? itu jawapan muktamad anda? Oh, yakin. Belagak juga Alright. Sebab soalan ini mudah dan ia boleh dikeluarkan soalan SPM, Chris. Jadi dia kata 4 yang saat pertama. So, ambil 4 saat yang pertama ni. So, kita gunakan pembaris. Seremi tak ada pembaris. Semua murid gunakan pembaris. Dan terus pada paksi Y. So, berapa bacaan di kes itu, Chris? 6 meter, cikgu. 6 meter. So, jawapan dia adalah 6 meter, Chris. Betul. Okey. Skema jawapan SPM nanti. Senang tak, Chris? Senang, cikgu. Senang. Kita susahkan lagi. Okey. Soalan dia ialah berapakah hal laju kereta? Okey, now hal laju kereta dalam masa 3 hingga 5 saat. Okey, tengoklah. Okey, 3 dan 5 saat. Okey, macam Seremi kata, kita cari koordinat dia.
Okey, kalau kat sini koordinat kita apa? Sini ialah dapat 3, ni adalah X, lepas tu Y kan? Y ni ialah 4. 4. Okey, dekat sini pula berapa? 5, 8. Betul tak, Chris? Betul, cikgu. Okey, sekarang ini kita nak cari laju kereta. Okey, siapa nak cuba menjawab soalan yang mencabar ini? Siapa nak? Oh. Aha. Saya nak cuba boleh? Oh, dia cuba tu sambil tersenyum lah, Chris. Dah berani. Oh, okey, silakan Umairah. Okey, hal laju adalah kecerunan graf. So, kita punya rumus adalah Y2 tolak dengan Y1 bagi dengan X2 tolak dengan X1. So, kita dah cari koordinat. Lepas kita dah cari koordinat, kita boleh straight masukkan dekat dalam rumus je, sir. Lepas dah masukkan, kita tolakkan 8 tolak dengan 4. Saya dapat 4. Okey. And 5 tolak dengan 3, saya dapat 2. Okey. 4 per 2, saya kecilkan dapat 2 meter per saat. Betul tak, sir? Okey, betul ke tak? Kita tengok jawapan Umairah. Si 4 per 2 dapat 2 ms negatif 1. So itu hal laju. Betul tak? Betul. Betul. Tanya Umairah. Okey, baiklah. So kita akan teruskan soalan yang seterusnya. Okey, iaitu bagi graf hal laju melawan dengan masa pula. Okey, cikgu. So kita ada satu graf, dia cakap graf menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Ada 3 soalan. Yang pertama, tentukan hal laju pada masa 6 saat. Pada 6 saat. Okey. B, berapakah pecutan pada 6 saat pertama pecutan. Dan yang ketiga, hitungkan jumlah sesaran yang dilalui oleh motosikal pada 10 saat yang pertama. Okey. So, Seremi nak cabar Abang Chris lah. Okey. Boleh tak jawab soalan yang A ini? Tentukan hal laju pada masa 6 saat. Aha, 6 saat. Okey. Berapa hal laju dia? Kalau kita ikut graf ke paksi Y iaitu hal laju, saya rasa jawapannya ialah 15 meter per saat. Betul tak, cikgu? Chris yakin tak jawapan Chris ni? Yakin, cikgu? Boleh ke dapat A+ untuk sains ni? Boleh, cikgu. Tengok jawapan Chris. Betul ke salah? Tada! 15 Betul, ms cikgu. negatif 1. Betul. Nasib baik. Tepukan untuk Abang Chris. Wah, hebat Abang Chris Okey. Kita susahkan lagi soalan. Ya, Chris Jom, cikgu. Iaitu berapakah pecutan pada 6 saat yang pertama? Okey. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Saya nak cuba, sah. Okey, Fazira silakan. Okey. Untuk soalan ni, kita akan gunakan formula kecerunan. Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Jadi, kita masukkan je koordinat 15 tolak 0. Bahagi dengan 6 tolak 0 akan dapat 15 per 6. 15 per 6, kita akan bahagikan 15 per 6. Jawapan yang terakhir kita akan dapat 2.5 ms negatif 2. Oh, Betul tak, okey, cikgu? dapat tak? 2.5. 2.5. Chris, rasa betul tak penerangan Fazira? Betul, cikgu. Saya rasa Betul. Fazira ni boleh Boleh betul. kan? Jawapannya betul, Okey. cikgu. Baik, Kita- jawapannya ialah 2.5 ms negatif 2 sebab dia adalah pecutan. Yeay. Tanya Fazira. Okey, dan soalan yang terakhir, okey. Cikgu, Yes. boleh tak Chris nak cuba untuk soalan terakhir? Chris berani? Berani, tapi cikgu saya perlu masa sikit, boleh? Boleh. Seremi Okey. bagi masa untuk Chris kita kira. Okey. Murid-murid kat rumah pun boleh jawab juga. Dan kalau yang sedang Google Meet pun, cuba jawab juga ke kertas. Kita tengok jawapan Abang Chris. Betul ke salah? Betul. Dan kita Okey, akan jom. kembali lagi ke Sukses SPM 2021 selepas ini. Jom. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi di Sukses SPM 2021 dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran sains, secara khususnya topik daya dan gerakan. Dan kita kini tengah cuba soalan uji minda ya. Dan Chris pun nak cuba soalan C, cikgu. Betul. Dan untuk hitungkan jumlah sesaran yang dilakui oleh motosikal, kalau tadi Sir Remy terangkan, sesaran merupakan luas bawah graf. Ya, betul. Betul tak, cikgu? Jadi Betul. kita kena cari hitungkan luas bawah graf, kita boleh dapat sesaran. Dia dapat sesaran. Okey, boleh Chris cuba? Boleh, cikgu. Okey.
Kalau macam ni, kita boleh nampak bentuk trapezium. Okey, alright. kalau, Sebab dia ada 10 saat kan, Chris? 10 saat. Jadi kita nampak bentuknya adalah seperti bentuk trapezium. Okey. Jadi kalau Chris ingat formulanya, 1/2 darab dengan A plus B, cikgu. Iaitu formula garis antara. Okey, yang ini adalah A, ini adalah B. So yang A berapa? 4. 4. B berapa? 10. 10. Very good, Chris. Darab dengan ketinggiannya. Ketinggian dia berapa, Chris? 15, cikgu. 15. Dan kalau Chris dah ikut... Okey, cuba Chris tekan kalkulator. Tekan kalkulator, dapat 105 meter. Kawan-kawan saya di Google Meet dapat jawapan sama tak? Sama tak? Kalau Kalau sama sama, tunjukkan memang betul thumbs lah. up. Sama tak? Oh, betul lah. So, tanya Chris. Wah, kagumlah Seremi. Chris pun memang faham apa yang kita belajar pada hari ini. So, Seremi pun harap murid-murid yang kat luar sana yang sedang menonton pun dapat kira macam Chris dan juga murid-murid yang sedang ber-Google Meet kita. Okey. Baik, Chris, kita boleh sambung lagi? Boleh, cikgu. Okey. Seterusnya kita nak penghujung ni kita belajar tentang inersia. Okey, yang terakhir nak belajar tentang inersia. So, apa itu inersia? Dia adalah satu kecenderungan satu objek bagi menentang sebarang perubahan sama ada keadaan pegun ataupun bergerak. Atau pendek kata lah, Chris, dia sebenarnya ialah untuk mengekalkan keadaan asalnya suatu objek. Kalau dia pegun, dia kekal untuk pegun. Kalau dia bergerak, dia kekal untuk bergerak. So, itu dinamakan dia sebagai inersia. Sebagai contohnya lah, Chris, kalau kita ada satu duit shilling yang kita tarik dengan kabut dengan laju, apa jadi duit shilling tu, Chris? Shilling akan jatuh masuk dalam cawan. Kenapa dia tak ikut sekali dengan kabut? Kenapa tak ikut? Sebab ada inersia pegun. Kalau yang ini pula, Chris, kalau kita dalam bas, tiba-tiba je bas tu berhenti. Bas sedang berjalan ke depan, bas tu berhenti break. Apa jadi kat badan kita? Badan kita akan tertolak ke depan. Ke depan. Sebab asal kita ialah sedang bergerak ke depan bersama-sama dengan bas. Jadi bila bas berhenti, badan kita ada inersia. Jadi sebab itulah kita masih lagi ke depan. Okey, iaitu inersia bergerak. Faham tak, Chris? Faham, cikgu. Okey. So apakah faktor yang mengaruhi inersia? Faktornya ialah jisim. Iaitu semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia objek tersebut. Sebagai contohlah, ada dua situasi. Seorang murid membawa satu kereta sorong dengan muatan yang berat, satu adalah yang tak ada muatan. Agak-agak Chris, mana yang boleh bergerak dengan mudah? Yang sebelah kanan, cikgu. Yang ringan ke yang berat? Yang lebih ringan, cikgu. Yang lebih ringan sebab inersia dia kecil. Yang berat ini, dia ada jisim yang besar, dia ada inersia yang besar dan dia sukar untuk berjalan. Faham, okey. Baiklah, Chris, kita tengok soalan lah. Okey. So, Raja menunjukkan senyap radas untuk mengkaji hubungan antara jisim dan juga inersia. Kita ada 3 tin, P, Q dan juga R. P kita isi dengan pasir 200 gram. Q dengan 400 gram dan juga 600 gram bagi tin R. Okey, kemudian kita akan tolak dengan daya yang sama. Okey, dan kita catatkan keputusannya di dalam jadual. So, ini adalah jadualnya. Okey. So, berdasarkan jadual, nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Okey, come on. Siapa murid Seremi yang nak cuba jawab pemerhatian? Saya nak cuba, sir. Okey, Wani, teruskan. Okey, berdasarkan pemerhatian saya, tin R mengambil masa lebih lama untuk berhenti berayun daripada tin P dan tin Q. Betul tak, sir? Okey, sebab dia 7 minit kan? So, kita kena buat perbandingan saja, Chris. Atau jawapan lain boleh terima. Masa yang ambil untuk tin berhenti berayun bagi tin berjisim 600 gram lebih lama, 7 minit. Berbanding ataupun daripada tin berjisim 200 gram dan juga 400 gram. So, kena buat perbandingan. Faham, cikgu. Okey, soalan kedua, Chris. Nyatakan pembuluh ubah yang dimanipulasikan bagi eksperimen ini. Siapa nak cuba jawab? Saya, sir. Nusaibah lagi sekali. Teruskan, Nusaibah. Soalannya senang je. Senang je? Senang je, cikgu. Oh, lagak ya. Okey, macam dalam kelas, ada azab. Atas ialah pemboleh ubah manipulasi, bawah ialah pemboleh ubah bergerak balas. Sekarang ni kita tanya pemboleh ubah manipulasi. Saya tengok barat yang berada di atas adalah jisim P. So, jawapannya adalah jisim P. Ya, semudah itu je, Chris. Kalau dah bagi jadual, yang dekat atas ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Kalau dekat bawah ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey, next adalah satu lagi hipotesis bagi eksperimen ni. Siapa nak cuba? Saya nak cuba, sir. Okey, Fatin. Cepat, Fatin. Okey, macam Alia kata tadi, atas tu adalah PM dan bawah tu adalah PB. Jadi, kita boleh buat
kita boleh jawab semakin bertambah disiplin, mestilah semakin bertambah masa yang diambil untuk tim berhenti berayun. Okey, sebab 200 jadi 400 ke 600 bertambah, Chris. Okey. 3 jadi 5 jadi 7 pun Bertambah. bertambah. So semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa yang diambil. Ataupun murid-murid boleh tulis jawapan macam ini. Semakin bertambah jisim tin, semakin bertambah inersia. Juga diterima. Okey. Okey, soalan D. Okey, ramalan. Kalau saya gunakan tin D yang berisi 500 gram pasir, berapakah masa yang diambil untuk tin berhenti berayun? Siapa nak cuba? Saya, Sir. Okey, Umairah, silakan. Okey, soalan ni pun senang. So, kalau kita tengok dekat jadual tu, dia antara 400 ke 600. So, saya ambil dalam 6 minit, Sir. Berapa? 6 minit lah. So dia di antara kan, Chris? Okey. Dia kata 500 gram. So jawapan dia adalah 6 minit. Tetapi kita akan terima sebarang nilai di antara 5.1 hingga 6.9. Faham, Okey. Dan soalan terakhir kita, Chris, yang terakhir ialah berdasarkan eksperimen, berikan definisi secara operasi. Okey, siapa nak bagi DSO, bagi inersia? Okey, soalan yang terakhir. Nak cuba, Sir? Okey, silakan. Alamak, dah penghujung dah kita. Okay. Inersia adalah keadaan yang menyebabkan masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama apabila tin berisi pasir yang berjisim besar diayunkan. Okey, itulah jawapan yang kita carikan. Okey. So ini adalah teknik untuk menjawab soalan definisi secara operasi. Jadi murid yang sedang menonton boleh gunakan kaedah ini untuk menjawab. Baiklah cikgu. Nampaknya loceng pun sudah berbunyi dan masa untuk kelas seterusnya. Betul. Tapi sebelum kita akhir kelas untuk hari ini, Cikgu Sir Remy boleh kongsi sikit tak rumusan yang ringkas untuk topik daya dan gerakan, Cikgu? Okey, jadi secara ringkasnya topik daya dan gerakan ini memang sangat rapat dalam kehidupan seharian kita dan ia memang sangat-sangat menarik. Kerana kita mengkaji tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, Chris. Okey. Dan bila kita buat benda itu, maknanya kita betul-betul faham apa yang kita belajar secara teorinya di dalam kelas. Dan akhirnya, kita belajar bukan saja untuk kehidupan kita, dan yang penting untuk SPM kita. Sukses SPM kan? Ya, So, cikgu. kita nak dapat apa? Nak dapat A+, cikgu. A+ bagi subjek Sains SPM. Jadi semestinya tajuk ini akan menyumbangkan markah yang baik kepada calon-calon SPM 2021. Baiklah. Terima kasih Sir Remy untuk Sama-sama, kelas yang Chris. amat interaktif pada hari ini. Dan Chris dan saya rasa rakan-rakan saya pun lebih yakin untuk skor A+. Betul tak? Kalau lebih yakin boleh tunjuk thumbs up. Ya, baiklah. Dan itu dia untuk rancangan Sukses SPM 2021 pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di episod seterusnya. Bye semua. Bye.